Salam sejahtera. Ya, hari ini kita akan meneruskan uh, mula kelas bahasa Melayu semester 3. Kita masih lagi dalam topik variasi bahasa. Okay, variasi bahasa ni korang perlukan untuk melakukan carian data untuk kerja kursus kelas 5. Dan kita teruskan lagi dengan sambungan daripada kelas lepas. Okay. Minggu lepas kita sudah pun mengimbas beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan variasi bahasa, dan kita juga ada menyentuh sedikit tentang definisi variasi bahasa. Kita juga sudah mengetahui sebab-sebab ataupun faktor-faktor berlakunya uh, wujud variasi bahasa, iaitu faktor geografi, faktor sosial, dan faktor kontekstual. Okay. Istilah-istilah untuk variasi bahasa ataupun jenis-jenis variasi bahasa pun kita sudah disentuh. Jadi ada beberapa di sini. Contohnya adalah yang pertama, dialek. Yang pertama adalah dialek, kita pun sudah apa kan minggu lepas. Yang kedua adalah idiolek. 3, subdialek. Seterusnya isoglos. Isoglos, diglosia, dwibahasa, dan akhir sekali multibahasa. Jadi hari ini kita akan teruskan sambung jenis-jenis variasi bahasa ataupun istilah-istilah variasi bahasa yang perlu kita kena tahulah. Untuk bukan saja untuk pengetahuan kita, untuk kerja khusus, tapi untuk persediaan lah untuk kertas 3. Okey. Okey, kita sambung semula. Okey. Jadi kita masuk kepada yang baharu. Okey, yang pertama adalah bahasa Pidgin. Okey, bahasa Pidgin. Okey, bahasa Pidgin adalah bahasa yang terhasil daripada campuran dua atau lebih bahasa yang berlainan. Okey. Jadi bahasa apa yang dicampurkan dua atau lebih, kebanyakannya adalah menggunakan istilah ataupun perkataan daripada bahasa Cina. Bahasa Cina dan juga bahasa Tamil, ataupun kita sebut dia sebagai daripada bahasa yang dituturkan oleh orang India tersebut. Okay. Tapi bukan maksudnya dari segi tulisan, tapi dari segi cara ataupun kiranya macam dialek lah, cara orang India dan orang Cina itu bercakap. Okay. Bila kita dengarkan bagaimana cara kedua-dua kaum ini bercakap, ada banyak yang ada banyak mengalami ketidaktepatan lah, ataupun lebih mudah kita panggil sebagai banyak perkataan-perkataan yang tidak tepat lah, ataupun tidak betul dari segi sebutannya, ejaan dia. Okey. Macam kita tengok sendiri contoh. Okey, contoh yang diberikan, gua banyak suka sama lu punya anak. Okey. Kalau ditukarkan kepada bahasa Melayu yang standard, dia akan jadi saya suka dengan anak awak. Jadi sepatutnya dalam bahasa Melayu dalam bahasa Melayu yang standard ataupun bahasa Melayu betul, dia akan jadi macam inilah, saya suka dengan anak awak. Tapi dia tapi campuran bahasa, terutamanya yang ditutur oleh orang Cina dan orang India, kita panggil dia sebagai pelat lah. Kita panggil dia sebagai pelat. Dia sudah sebatilah, sebati dengan cara pertuturan mereka. Jadi ada banyak pertambahan-pertambahan perkataan yang kadang-kadang ia tidak membawa makna lah, tapi dari segi konteks kita tahu bahawa pertuturan yang dituturkan oleh individu tersebut yang membawa maksud sebagai apa. Okay, contohnya yang kita boleh nampak sini, ketara di sini adalah perkataan gua.
Gua tu maksud dia merujuk kepada saya. Okey, kalau lu, lu maksud dia adalah awak. Maksud dia dengan awak. Okey. Sementara yang lain ada yang masih mengekalkan, contohnya suka, suka, okey, dia kekal lah perkataan suka. Cumanya yang tidak ada dalam bahasa Melayu yang sebenar adalah banyak dan juga punya. Okey. Maksudnya di sini adalah dia ingin mengekspresikan apa yang dikatakan sesuai dengan perasaan dia lah. Jadi kiranya perkataan yang tidak ada dalam bahasa Melayu yang sebenar, contohnya perkataan banyak dengan punya, itu adalah tambahan daripada uh, atau pertambahan daripada mereka lah, yang di mana mereka sudah pun dibiasakanlah untuk bertutur sebegitu. Sebab um, Chinese and Indian people ini cara mereka bercakap itu, walaupun mereka boleh bertutur dengan bahasa Melayu dengan baik, tapi dari segi bentuk pertuturan itu adalah banyak yang tidak tepat lah. Terutama dari segi istilah-istilah, perkataan-perkataan yang kadang-kadang itu tidak membawa sebarang maksud lah. Macam okay. Jadi ciri-cirinya di sini yang kita boleh tahu, yang kita kena tahu untuk bahasa pidgin, yang pertama adalah tidak mematuhi hukum DM. Okay, hukum DM diterangkan menerangkan. Yang kedua, kerap menggunakan perkataan punya dan banyak. Itu adalah satu ciri-ciri yang ketara lah, kita boleh kesan dekat situ. Contoh macam ayat tadi lah. Gua banyak suka sama lu punya anak. Dia banyak menggunakan perkataan punya dan banyak sebab itu adalah satu kebiasaan Chinese and Indian people lah. Apabila mereka bertutur dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang cara mereka bercakap itu adalah terhasil daripada bahasa asal mereka. Jadi cara bahasa asal mereka, jadi mereka seolah-olah ataupun mereka cuba menterjemahkan lah supaya penyampaian bila mereka belajar bahasa Melayu, okey, itu membuatkan mereka faham. Walaupun orang yang dituturkan maksudnya dia merujuk kepada orang yang dia ingin bercakap itu, dia kurang faham lah ataupun dia tak faham sangat apa yang dia ingin sebutkan. Tapi kalau bagi mereka boleh faham dengan baiklah. Sebab mereka guna cara mereka untuk bercakap dalam bahasa Melayu tersebut. Kalau kita sudah biasa dengan dengan environment sebegini, lama kelamaan kita akan faham. Untuk orang yang tidak ataupun baru je kenal cara bercakap mereka, mungkin kita akan mengalami kekeliruan sedikit lah. Tapi kalau kita kalau kita dah biasa, lama kelamaan kita akan mula untuk memahami apa yang sebenarnya mereka ingin sampaikan. Okay. Dengan itu, terdapat percampuran kod dari segi kata ganti nama diri. Okey, contohnya dalam ayat tadi kan, contoh saya dia jadi gua, lu dia jadi awak. Itu maksudnya percampuran kod di mana kod yang kata ganti nama diri tu sudah mengalami tidak betul lah. Untuk kalau kita nak cakap dalam bahasa Melayu yang sebenar. Tapi kalau mereka tidak menggunakan apa yang digunakan dalam bahasa Melayu sebenar tersebut. Kerana sebahagian perkataan-perkataan, contohnya gua dengan lu tu kan, dia dia adalah hasil daripada terjemahan daripada bahasa asal mereka. Dan mereka kalau mereka bercakap bahasa Melayu, okey, antara sesama mereka sendiri, okey, mereka sendiri pun tidak tahu bagaimana untuk memperbetulkan. Maka mereka dah biasa untuk bercakap sama sendirilah. Kemudian lepas tu dia akan pergi kepada orang yang bukan sama kaum lah ataupun sama bangsa dengan dia orang. Okey. Jadi senang cerita di sini, bahasa pidgin dia adalah bahasa hasil tercampuran antara dua atau lebih bahasa yang berlainan. Kedua adalah bahasa Creole. Bahasa Creole adalah bahasa kacukan yang terdiri sekurang-kurangnya dua bahasa. Dua bahasa tersebut
okey, dia akan menjadi satu bahasa imbunda. Okay, biasanya bahasa Kreol ini dia dikaitkan dengan bahasa Baba dan Nyonya dan bahasa Portugis di Melaka. Okay, bahasa Kreol dengan bahasa Pidgin dia sama saja dari segi ciri-cirinya, iaitu tidak mematuhi hukum DM, kerap menggunakan perkataan punya dan banyak, dan juga mengalami campuran kod. Cumanya yang bezanya di sini ialah dari segi penggunaan bahasa. Okay, kalau bahasa Pidgin, dia menuju kepada masyarakat Cina dengan India. Tapi kalau bahasa Kreol, dia merujuk kepada keluarga bahasa Cina iaitu Baba dan Nyonya. Okay, jadi macam mana kita nak membezakan antara kedua tersebut? Kita tengok saja dari segi siapa yang menuturkan. Kalau bahasa Pidgin biasanya dia dituturkan oleh orang Cina dan India, sementara bahasa Kreol dituturkan oleh orang Baba dan Nyonya. Jadi kalau dari segi contoh dia sama sajalah. Dia ada perkataan gua. Okay, mau tu sebenarnya dia adalah mahu. Dan nasik tu pula dia jadi nasi. Cuma dia ada pertambahan huruf K saja pada penghujung huruf I. Okay. Kita teruskan. Okay, seterusnya adalah bahasa pasar. Okay, bahasa pasar adalah bahasa campuran antara bahasa Melayu dengan bahasa lain. Okay. Bahasa pasar ini dia adalah campuran ketiga-tiga sekali ataupun gabungan antara bahasa Melayu antara orang yang dituturkan satu orang dia akan bercakap dalam tiga bahasa yang berbeza sekaligus. Bahasa Melayu, bahasa Cina dan juga bahasa India. Okay. Dari segi ciri-cirinya sama saja seperti bahasa Pidgin. Tidak mengalami ataupun tidak mematuhi hukum DM, kerap menggunakan perkataan punya dan banyak dan mengalami percampuran kod. Jadi korang tengok je contoh ayat ni. Okey, jahat punya budak. Okey, jadi itu adalah sebenarnya sudah mengalami keterbalikan lah. Sepatutnya dia kata budak ini sungguh jahat. Tapi sudah diterbalikkan jahat punya budak. Jadi sudah ada campuran cara pertuturan bahasa daripada orang Cina dan orang Melayu. Orang Cina dengan orang India lah. Hati-hati. Hali-hali. Dia ini dicampurkan daripada pelat Cina. Pelat Cina. Tapi kalau dalam bahasa Melayu, hali-hali dia kata hari-hari. Lepas tu dia kata lagi, bikin kacau sama saya punya anak perempuan. Dalam bahasa Melayu, dia kata mengganggu anak perempuan saya. Jadi ada beberapa perkataan yang daripada originality bahasa Melayu dia sudah ditukarkan dalam sebutan orang Cina dengan orang India lah. Terutama dari segi ejaan dia. Okey. Seterusnya adalah bahasa Selangor. Okay, bahasa Selangor kita mudahkan dia sebagai bahasa remaja. Okay, kenapa? Bahasa Selangor adalah bahasa yang dituturkan oleh sekumpulan penutur tertentu. Biasanya bahasa sebegini dia dituturkan oleh anak-anak muda lah, seperti remaja dan yang bercakap bahasa kutu, bahasa roka. Okey. Kalau tahu tak macam mana kalau cara orang anak muda bertuturkan bahasa dia sangat-sangat tidak elok lah. Itu kita panggil dia sebagai bahasa kutu dan bahasa roka. Saya tidak pasti sangat apa yang dimaksudkan bahasa kutu dan bahasa roka kerana hanya budak-budak yang tahu saja bagaimana cara mereka bercakap. Dari mana, maksud saya dari mana mereka mendapatkan perkataan-perkataan sebegitu. Contohnya, sengal lah kau ni. Sengal tu antara dua saja, sama ada dia daripada bahasa kutu ataupun bahasa roka. Tapi kalau kita lihat dari segi ayatnya kan, kita baca ayat dia mungkin apa yang menggambarkan yang
orang yang bertutur ini dia sangat kasar lah, kasar orangnya. Jadi kalau bahasa Selangor ini kebiasaannya yang budak-budak punya ayat lah, ataupun anak-anak remaja yang menuturkan tersebut. Oke. Dari segi ciri-ciri dia bersifat tidak baku, digunakan dalam konteks tidak rasmi. Kalau antara sesama remaja ataupun anak muda itu, kalau cara bercakap mereka, mereka tidak mengamalkan dari segi kesopanan mereka lah, karena karena mereka mengeluarkan ayat sesuka hati yang kadang-kala yang sampai berbaur benda-benda yang tidak elok lah. Contoh bau lucah, atau apalagi benda yang tidak sesuai lah untuk usia remaja macam. Terdapat percampuran kod dari segi kata ganti nama diri, kosakatanya mempunyai makna tersendiri. Contohnya perkataan sengal. Sengal mereka faham apa itu maksud sengal. Kalau macam kita tak tahu apa itu sengal. Tapi kalau ada yang tahu boleh komen lah dekat situ ataupun boleh reply. Okay, ya, hanya mereka saja yang tahu apa yang dimaksudkan dengan perkataan sengal. Dan bersama juga ada juga beberapa perkataan yang lain. Contoh jangan yang DOH kan, itu maksud dia apa sebenarnya. Ada banyak lagi cara perkataan-perkataan ataupun bahasa-bahasa yang kita tak tahu, yang remaja itu tahu. Okey. Seterusnya, bahasa basahan ataupun bahasa kolokial. Maksudnya di sini adalah bahasa yang digunakan dalam pertuturan harian. Dia tidaklah mematuhi hukum bahasa Melayu yang sebenar, tapi dia masih lagi boleh orang kata itu boleh difahami lagi dalam keadaan bersopan. Bahasa-bahasa ni yang selalu kita gunakan. Contohnya, nak ke mana? Awak nak ke mana? Kau nak ke mana? Kamu hendak ke mana? Kan? Jadi untuk yang ayat sebegini, dia adalah simple. Dia tidak adalah salah apapun ataupun tidak ada macam mengalami kejanggalan. Kalau kita lihat sebenarnya dia masih lagi dalam bahasa Melayu standard kan, cumanya dia diterbalikkan kerana bahasa-basahan dia tidak ataupun kurang mementingkan aspek tata bahasa. Tapi kita boleh faham kerana bahasa-basahan ini senang untuk kita faham dengan tidak menggunakan ayat-ayat yang terlalu panjang. Dia kata sini kosakata penggunaannya yang mudah difahami. Jadi kita boleh dapat terus faham secara straight. Nak ke mana? Dia tak ada letakkan apa-apa lagi kan. Maksudnya kita tahulah bagaimana kita hendak menjawab dengan penggunaan ayat yang mudah dipahami dari segi penggunaan kosakatanya. Terdapat unsur kependekan kata. Contohnya nak, dia ditransformasikan daripada hendak. Nak jadi hendak. Menggunakan struktur ayat yang pendek dan mudah. Jadi macam setiap tadi dia tidak menggunakan ayat yang terlalu panjang. Kita tengok contoh dekat sini. Contohnya dekat sini, ayat asal dia adalah kamu hendak ke mana, tapi dia sudah dipendekkan dan menggunakan penggunaan bahasa-basahan, dia akan jadi nak ke mana. Tapi still dia merujuk kepada orang pertama tersebutlah, maksudnya orang yang dia bawa bercakap. Dia tidak ada salah sangatlah, sebab kita masih lagi cakap dalam bahasa Melayu yang betul kan, cumanya dia mengalami kependekan kata, penggunaan struktur ayat yang pendek dan mudah, dan menggunakan kosakata yang mudah difahami oleh semua orang yang mendengarnya maupun yang dituturkannya. Bahasa baku. Bahasa baku, kalau kita cakap bahasa baku, maksud dia adalah penggunaan bahasa Melayu yang betul. Jadi kita tengok sendiri ciri-ciri dia, tidak campuran kod, tidak unsur kependekan kata, digunakan dalam situasi formal dan mementingkan aspek tata bahasa. Jadi bahasa baku ialah bahasa Melayu yang betul lah dari segi penulisannya, pertuturannya, macam itu.
Contohnya kereta itu kepunyaan saya, bukan itu kereta saya punya. So yang ini betul, yang ayat kedua ni salah. Okey, terusnya emak sedang memasak nasi, bukan emak sedang memasak. Sebab tiada objek yang disertakan selepas kata kerja. Patutnya kena ada. Kalau ayat yang pertama pula sudah diterbalikan. Yang sepatutnya subjek itu di hadapan, bukan diletakkan di belakang. Contohnya kereta itu, tapi diterbalikan itu kereta. Okey. Bahasa seterusnya bahasa formal. Bahasa formal variasi bahasa yang digunakan dalam hubungan rasmi. Okay. Jadi kita panggil dia sebagai ayat yang bahasa yang bersopan lah. Bahasa bersopan. Okay. Sebaliknya adalah bahasa tidak formal. Okay. Bahasa tidak formal yang sama juga lah, lebih kurang seperti bahasa baku. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai, terutamanya dalam penggunaan kata ganti nama diri. Kalau bahasa formal dia sepatutnya cakap saya, tapi kalau bahasa tidak formal dia menggunakan aku untuk gantikan saya. Okey. Seterusnya bahasa mesra. Okay, bahasa mesra, bahasa yang digunakan oleh orang yang ada hubungannya rapat atau mesra antara satu dengan yang lain. Terdapat kependekan kata, kerap menggunakan nama sendiri dalam berkomunikasi dan kerap menggunakan partikel lah. Okay. Jadi ada beberapa nama-nama sini yang dari segi aspek-aspek yang dikategorikan bahasa mesra. Okay, contoh, jadi ada beberapa aspek lah di sini. Okay, yang pertama adalah dari segi gelaran atau panggilan tidak lengkap. Okay. Contohnya Bumut, Mak Bedah, Pak Lah. Lepas tu kedua, menggunakan menggunakan nama sendiri sebagai kata ganti nama diri pertama. Contohnya aku kan, tapi dia gunakan nama di sini. So dia merujuk kepada nama orang tu lah. Contohnya orang yang bernama Man, dia cakap aku sedang bersiap. Tapi dia tapi kalau menggunakan bahasa Mesra, dia menggunakan namanya sendiri untuk bercakap. Contohnya Man sedang bersiap. Gitu. Jadi bahasa Mesra dia banyak menggunakan nama dalam pertuturan mereka untuk mengeratkan hubungan lah, salah satu tujuan dia. Jadi dalam aspek yang kedua, bahasa Mesra ni menggunakan nama sendiri sebagai kata ganti nama diri pertama untuk untuk mengeratkan hubungan lah, membina hubungan silaturahim begitu. Okey, seterusnya kependekan kata, contohnya kak, ni, takkan, tok, contoh lain tok, pak, mah, mak begitu. Kebanyakan perkataan penuh dia sudah dipendekkan lah. Contohnya kalau kak itu daripada kakak, nek daripada nenek, bu daripada ibu. Bukan yang bu bu biu. Bu daripada ibu, yah dia jadi daripada ayah, dan banyaklah sebenarnya perkataan yang telah dipendekkan. Tujuannya di sini ada penggunaannya adalah untuk mempereratkan hubungan lah, sama jugalah macam yang aspek nombor 2 tadi tu. Okay, yang keempat adalah penggunaan partikel lah. Contohnya tak apalah, ambillah masa awak, ambillah di situ. Okey. Okay, seterusnya bahasa halus. Bahasa halus dia berbeza daripada bahasa mesra kerana bahasa mesra itu adalah penggunaan istilah-istilah atau kosakata yang bertujuan untuk mempereratkan hubungan. Okey, kalau bahasa halus dia lebih kepada adab sopan. Okey, adab sopan untuk memaniskan percakapan lah, ataupun kita nak jaga daripada berkata yang tidak baiklah. Jadi jadi kalau bahasa halus dia lebih kepada yang sopan-sopan lah. Lebih kepada sopan-sopan. Ciri-cirinya adalah mengungkapkan ungkapan yang sopan, menggunakan kata rujukan yang sopan,
Menggunakan gelaran atau panggilan kehormat yang betul dan lengkap dan banyak menggunakan bahasa kiasan atau peribahasa. Okay. Banyak contoh di sini yang digunakan untuk bahasa halus dari segi penggunaan kata-kata nama diri yang sesuai dengan suasana formal dan tidak formal. Hello Dave, so sekarang kita sedang kita sedang dalam pertengahan lah kan, nanti you boleh tengok recording lah selepas ni ya. Okey. Penggunaan kata-kata nama diri yang sesuai dengan suasana formal dan tidak formal. Okey. Kesemua ini merangkumi bahasa-bahasa yang mengalami sopan santun lah. Jadi, bila kita berbual dengan orang yang lebih tua terutamanya, kita akan menggunakan perkataan ini. Semuanya berciri-cirikan kesopanan. Okay. Itu yang pertama. Dari aspek pertama, penggunaan kata ganti nama diri yang sesuai dengan suasana formal dan tidak formal. Okay, kedua, perkataan dan ungkapan berciri sopan menunjukkan ketinggian budi penuturnya. Contohnya adalah jemput, maafkan saya, sila, terima kasih, tumpang lalu. Okay, yang ketiga, pemilihan bahasa kiasan, iaitu bahasa berlapik atau bahasa beralas. Contohnya, kalau kita, tapi sebelum tu, kalau kita nak bercakap apa-apa, memang kita mengelakkan daripada berkata yang kadang-kadang menyakitkan hati lah. Dan kita kena bijaklah memilih perkataan yang betul untuk mengelakkan daripada orang yang dikatakan atau orang yang mendengarnya itu berasa perasaan yang tidak bagus ataupun berasa kecil hatilah. Okay. Macam contoh kan kita selalu cakap perkataan mengandung kan. Ada orang kata hamil kan. Hamil tu adalah bahasa Melayu yang betul. Kalau mengandung tu dia macam kasar sikit. Kalau bahasa dari segi biasa kita panggil sebagai berbadan dua. Berbadan dua, dia akan tahulah. Orang perempuan dia akan tahu. Kalau kita cakap mengandung dia macam kasar. Kalau sebut hamil, dia sopan. Maksud saya itu adalah bahasa Melayu yang formal, yang betul lah. Sama juga kalau kita nak buang air besar, kita selalu cakap apa? Cakap berak kan. Itu kasar sangat dan tidak sopan lah untuk didengarkan. Apatah lagi kalau kita cakap depan orang perempuan kan, jadi dia tak sesuai lah. Jadi kita gantikan dia sebagai buang air besar. Okay, seterusnya, bila wanita atau perempuan keluar darah haid, kita jangan cakap keluar darah, kita cakap datang bulan. Kalau ada orang meninggal, kita jangan cakap mati. Itu macam seolah-olah menyumpah, atau mencarut. Jadi kita cakap kepada yang lebih bersopan, iaitu meninggal dunia. Okay, lepas tu kalau kita tidak boleh juga cakap isteri ataupun bini, tapi kita kena sebut orang rumah. Maksud orang rumah itu ialah mereka ada seorang isteri lah bersama-sama dengan suami tinggal dalam satu rumah. Aspek keempat, penggunaan perkataan bahasa Arab iaitu untuk menggambarkan kehalusan budi dan hati penutur berkait dengan Islam yang sentiasa mementingkan akhlak yang tinggi. Di antara istilah-istilah yang digunakan ialah Allahyarham untuk orang lelaki Islam yang sudah meninggal dunia, Allahyarhamah untuk orang perempuan yang telah meninggal dunia, Almarhum untuk keluarga tertinggi golongan lelaki yang telah tiada, sama juga dengan almarhumah. Okey, bezanya antara kedua-dua di sini ialah dari segi tingkat orang tersebut. Kalau orang biasa, kita panggil dia sebagai Allahyarham lelaki, Allahyarhamah perempuan. Tapi kalau macam VIP, contohnya terutamanya kerabat diraja, kita akan gunakan istilah almarhum untuk orang lelaki dan almarhumah untuk orang perempuan. Okey. Perkataan arwah. Kita cakap mayat kan kalau dalam bahasa kita, bahasa kasar kan, tapi kita jangan cakap mayat, kita cakap arwah.
Ah, ada juga setengah daripada kaum lain, dia akan menggunakan perkataan mendiang. Mendiang tu dia untuk lelaki perempuan lah. Sama juga dengan arwah lelaki dan perempuan yang telah tiada lah. Ya, sekali kembali ke rahmatullah. Macam kita terlalu kasar lah kita cakap pergi ke syurga, pergi ke neraka, itu tidak bagus lah. Jadi kita gantikan dengan yang lebih bersopan. Ah, okay, seterusnya, okay, bahasa kasar. Kalau bila disebutkan bahasa kasar, sudah tentunya bahasa yang tidak sopan lah. Okay, bahasa yang tidak sopan dan dikaitkan dengan bahasa kasar. Dengan arti kata lain, kita mencarut. Kita mencarut. Dan kalau kita cakap tu, itulah bahasa kasar kita panggil. Okay? Ciri-cirinya sangat senang kita nak tahu. Okay? Menggunakan bahasa tidak bersopan dikaitkan dengan bahasa kasar. Menggunakan kosakata yang kurang enak didengar. Contohnya yang pertama, aspek pertama, perkataan atau frasa yang digunakan relatifnya kasar. Contohnya bodoh, gila engkau, bangang betul. Itu yang selalu kita cakap. Yang kita selalu sebutkan tanpa kita tahulah atau tanpa kita sedarkan yang kita sudah pun bersikap kasar. Ini yang popular ni, selalu didengari setiap hari. Mungkin kita pun ada tercakap juga. Saya tengok sendirilah. Saya tak nak sebut lah. Nanti kan saya macam pulakan dalam kelas kan. So, tengok sendirilah contoh-contohnya. Ini yang selalu kita tersebut-sebut. Kadang-kadang saya pun terlepas juga sebenarnya. Okay. Tapi taklah sangat lah. Sebab apa kan kalau apa kita nak menunjukkan etika yang bagus kan sebagai seorang manusia. Jadi elakkanlah daripada mencarut ataupun memaki dengan perkataan-perkataan tersebut. Ini yang pun selalu kita cakap tersebut. Kita body shaming orang ataupun kita menghina atau bercakap yang menimbulkan kemarahan orang. Contohnya inilah, tengok sendirilah. So, saya nak sebutlah, nanti baca sendiri. Okey. Okey. Dan akhir sekali adalah bahasa istana atau bahasa dalam. So, bila kita sebut bahasa istana atau bahasa dalam, sudah tentunya ialah mengenai tentang komunikasi dalam kalangan kerabat diraja. Okay. So, ciri-cirinya menggunakan kata ganti nama diri yang khusus. Contohnya beta. Menggunakan panggilan keluarga tertentu, contohnya bonda. Menggunakan gelaran keturunan, contohnya raja, tengku, dan menggunakan rujukan kehormat. Okay, ada 4 aspek di sini. Yang pertama, ungkapan rutin. Dalam bahasa istana, ada ungkapan-ungkapan rutin yang selalu mereka sebutkan. Contohnya, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, harap diampun. Lepas tu dia ada cakap juga patik, merafak, sembah. Okay, yang kedua, yang ini kita pernah belajar dulu waktu SPM. Ingat lagi tak soalan tukarkan bahasa stek Melayu standard pergi kepada bahasa Melayu klasik. So, ni contoh-contohnya yang pernah korang belajar. Gering, santap, beradu, bersiram. Aspek ketiga, unsur pemulukan. Okay, unsur pemulukan. Ungkapan yang menyanjungi raja. Ke bawah duli yang maha mulia dan duli yang dipertuan. Dan akhir sekali adalah pendinaan. Okay, pendinaan ungkapan merendah diri ketika berkomunikasi dengan raja. Contohnya, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, patik pacal yang hina merafak, sembah, mohon menghadap. Pendinaan maksudnya macam yang kita merendahkan diri lah. Ungkapan merendahkan diri untuk menghormati raja atau sultan tersebut lah. Okey. Okey, itu saja. Kita pun sudah selesai untuk topik variasi bahasa. Jadi nanti saya akan uploadkan recording video dan saya akan hantarkan nota ini dalam grup untuk untuk memudahkan carian data pelaksanaan kerja berkumpulan korang lah. Dan sekaligus juga kita melakukan ulang kaji untuk topik variasi bahasa. Banyak sangat jenis-jenis atau variasi-variasi bahasa yang kita kena pelajari.
kena buat perbezaan antara satu dengan yang lain. Okey. Sebab topik variasi bahasa ni dia soalan yang famous juga sebenarnya. Famous soalan je lah ditanyakan. Okey. So itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Okey. Thank you so much. Okey, Dev masuk hadir ke kelas kita pada hari ini. So kita jumpa lagi untuk kelas seterusnya pada minggu hadapan hari yang sama dan waktu yang sama. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Thank you, sir. Okay, you're welcome.